Okey, tajuk kita hari ini adalah tentang pelajaran 12. Okey, adalah hiburan menurut Islam. Okey, hiburan menurut Islam. Apa yang kamu tahu tentang hiburan ni? Boleh tak bagi respon? Apa yang kamu tahu tentang hiburan? Nyanyian gurauan jam tu lah. Okey, hiburan tu nyanyian, okey. Hiburan benda yang menyeronokkan, betul tak? Benda yang menggembirakan kita. Okay, sebut je hiburan, kita rasa seronok. Tapi bila sebut hiburan tu, kita terbayang hiburan yang macam mana dalam kepala kita ni? Awak fikir bila sebut hiburan yang macam mana yang awak terfikir dalam kepala awak? Kelakar. Maksud hiburan yang lawak-lawak lah. Bila sebut hiburan, siapa? Danish Danish bayangkan hiburan yang lawak. Okay, yang lain? Ain Syafiqah? Awak bayangkan macam mana? Macam menyanyi dalam konsert. Menyanyi. Okay, konsert. Okay, betul, tak salah. Okay, Farhani bayangkan macam mana Farhani? Sama juga yang lawak tu. Lawak, awak bayangkan benda yang lawak lah. Okay. Okay, bila sebutnya hiburan, benda tu kita tahu hiburan tu benda yang menyeronokkan. Okay, itu first lah. Okay, tapi kita kena tahu hiburan yang menyeronokkan itu adalah kena dengan Islam atau menurut Islam ataupun tidak. Kita kena pastikan hiburan yang kita pilih sebab kita belajar, kita pun orang Islam dan kita belajar tasawuf Islam ni, kita kena tahu hiburan yang menurut Islam ni macam mana. Dan bila kita dah belajar, kita kena pilih semestinya hiburan yang berlandaskan syariat Islam, okay, follow Islam, dan hiburan semata-mata hiburan. Okay, yang kita teruskan. Okay, standard kandungan. Okay, standard kandungannya adalah melaksanakan adab dan etika berhibur menurut Islam untuk diamalkan dalam kehidupan. Okay, so kita kena tahu apa adab dan etika berhibur dalam Islam ni untuk kehidupan kita ni follow. Okay, kehidupan kita tak lari daripada adab dan etika supaya hiburan itu menjadi hiburan yang bermanfaat pada diri kita. Okay, itu standard kandungan dia. Standard pembelajaran dia menyatakan konsep hiburan menurut Islam. Okay, kita kena tahu apa konsep hiburan menurut Islam. Okay, kemudian yang kedua, menjelaskan dan melaksanakan adab dan etika berhibur menurut Islam dalam kehidupan. Okay, kita kena jelas dan kita laksanakan adab-adab ni. Tadi kita dah tahu konsep dia kan, so kita kena laksanakan dalam kehidupan kita. Okay, kemudian menilai kepentingan mengamalkan adab dan etika berhibur menurut Islam dalam kehidupan. Okay. Okay, bila kita dah tahu apa adab dan etika dia, okay, kita akan mengamalkan dia supaya adab dan etika ni terlaksana dengan baik. Okay, kepentingannya terjamin, terjaga. Okay, kemudian mencadangkan tindakan yang boleh dilakukan semasa berhibur menurut Islam. Okay, kita boleh cadangkan apa yang boleh dalam hiburan tu, apa yang tidak boleh. Okay, apa tindakan kita, macam mana nak laksanakan hiburan itu mengikut Islam. Okay, apa yang perlu kita tinggalkan ketika dalam hiburan tersebut. Dan yang terakhir sekali, mengamalkan adab berhibur bertepatan dengan perspektif Islam. Dan bila kita dah faham, kita dah tahu apa yang perlu kita laksanakan, kita amalkan dalam kehidupan kita. Okay, itu yang sepatutnya lah bila kita dah belajar tajuk ni, itu yang patut kita laksanakan dalam kehidupan kita. Okay, kamu dengar Ustazah ni jelas ke ataupun putus-putus? Jelas. Jelas. Okay, jelas. Setakat ni, standard kandungan dan standard pembelajaran ni faham dengan jelas ke? Ada apa-apa soalan nak tanya? Okay, seterusnya kita tengok yang pertama sekali adalah 3.4.1. Okay, konsep hiburan. Ya, saya Alisha. Google Form Ustazah lepas kelas kan nanti? Lepas kelas. Ustazah belum share lagi sekarang ni. Okay. Nanti dah nak habis kelas nanti baru Ustazah share. Okay. Kita teruskan 3.4.1. Tadi kita dah tengok dah dalam standard pembelajaran. Pertama sekali kita kena tahu tentang konsep hiburan menurut Islam. Jadi konsep hiburan menurut Islam ni macam mana? Apa konsep dia? Dan adakah betul hiburan ni dibenarkan dalam Islam? Okay, jawapannya dekat sini. Okay, jawapannya ada dalil. Okay, dalil yang membenarkan hiburan dalam Islam. Di mana pada ketika itu hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Di mana
ketika itu Sayyidatina Aisyah ni di rumah dia. Datang bapanya iaitu Sayyidina Abu Bakar. Dia datang, lepas tu dia tengok ketika itu Sayyidatina Aisyah ni ada tetamu, bukan tetamu, ada 2 orang gadis bersamanya dan gadis itulah hamba lah, hamba daripada golongan Ansar. Apa mereka buat? Mereka ni sedang mendendangkan syair bagi golongan Ansar. Mana kita tahu orang-orang Arab pada ketika dulu dia sangat suka bersyair. Syair ni macam nyanyian lah, syair. Macam mana kita syair dalam Melayu ni, orang Melayu pun suka bersyair kan, mendendang macam berlagu-lagu sikit, itu syair. Dalam Arab pun ada. Orang Arab sangat suka bersyair. Dia kesenian dia adalah dalam syair. Dan syair itu kebanyakannya sebelum Islam datang, syair itu adalah memuji-muji wanita, memuji-muji kalau masa zaman sebelum Islam tu dia memuji berhala, menyembah tu dia dengan bentuk syair. Kau laksana bulan, contohnya macam tu lah kan. Jadi dia banyak memuji-muji wanita. Tapi pada ketika ini hamba ini dia sedang bersyair, tapi apa yang disyairkan tidak dinyatakan kat sini. Jadi mensyair itu adalah satu hiburan, maksudnya menunjukkan kegembiraan pada diri mereka. Okey, lepas tu Sayyidatina Aisyah menyatakan bahawa sebenarnya mereka berdua ni bukan penyanyi, mereka hanya hamba. Mereka bersyair adalah untuk sekadar berhibur. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, patut ada nyanyian syaitan di rumah Rasulullah SAW pada hari raya pula. Okey, pada ketika itu raya lah, orang Ansar punya perayaan. Okey, jadi Sayyidina Abu Bakar cakap begitu. Mestikah ada nyanyian? Sebab Sayyidina Abu Bakar ni menganggap bahawa syair, nyanyian dan sebagainya ini adalah satu bentuk hiburan semata-mata. Okey, tidak ada manfaatnya. Okey. Kemudian lalu Rasulullah bersabda, maka dengan hadis ini, dengan hadis ni dijadikan dalil bahawa hiburan itu dibenarkan. Apa Rasulullah cakap? Okey. Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum itu mempunyai hari raya dan ini adalah hari raya kita. Jadi dalil ini menunjukkan bahawa Rasulullah tidak menegah 2 orang hamba tadi, perbuatan mereka bersyair itu Rasulullah tidak menegah. Jadi bila tidak menegah itu dibenarkanlah, dibenarkan dalam Islam. Selagi mana kita kena faham hiburan itu tidak sampai melanggar syariat Islam. Ada apa-apa soalan? Itu baru dalil lah. Maksudnya kalau ada orang kata hiburan ini tidak boleh, ini dalil yang boleh kita tunjukkan kepada mereka. Okey, tapi daripada hadis Nabi lah. Okey, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Okey, jelas Okey, kemudian jelas. kita tengok. Okey, bagus. Terima kasih kerana respon. Okey, konsep hiburan dalam Islam. Kalau dalam buku teks, inilah apa yang ada dalam slide Ustazah ni memang Ustazah keluarkan daripada buku teks. Okey, konsep hiburan dalam Islam, sebab kita kena faham. Poin yang pertama ni 3.4.1 ni kita kena faham apa konsep hiburan dalam Islam. Okey, inilah dia 5 perkara. Yang pertama, hiburan yang kita nak tu, yang kita pilih itu, mestilah bertujuan mengagungkan Allah SWT. Dan ia mendidik jiwa kita. Kita jangan pilih satu hiburan yang merosakkan jiwa kita. Kita kena pilih satu hiburan yang mendidik jiwa kita. Macam mana nak mendidik jiwa ni Ustazah? Yang mendekatkan diri kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Allah. Itu. Dan juga pastikan hiburan itu mengagung-agungkan Allah daripada mengagung-agungkan manusia ataupun makhluk yang lain. Faham Maksud Ustazah kat situ? Contohnya kita berhibur tu, kita memuji Subhanallah, Allahu Akbar, kita berzikir dalam hiburan kita sebut. Tapi dalam bentuk nyanyian, nasyid, qasidah itu dibenarkan. Jangan memuji-muji manusia. Okey? Itu tidak dibenarkan lah. Itu bercanggah daripada syarak. Okey. Yang kedua, berhibur selari dengan kehendak syarak. Okey, apa yang syarak tetapkan? Dari segi pemakaian, dari segi contohnya lagu, dari segi lirik lagu, kontens lagu tu, dia punya muzik yang digunakan, itu semua semua dari segi persembahan dia, semuanya kena selari dengan
syarak. Okay. Yang ketiga, meliputi aspek iman dan syarak. Okay, dalam hiburan tu juga ada diselitkan tentang unsur-unsur keimanan. Okay, beriman kepada Allah, malaikat dan sebagainya. Okay, hiburan sebagai memenuhi tuntutan fitrah manusia. Sudah pastinya manusia ni memang suka berhibur, betul tak? Ke ada orang yang tak suka berhibur, awak pernah jumpa? Ataupun diri awak sendiri, diri kita sendiri tak suka berhibur. Saya tak suka, rasa saya serabut bila dengar orang menyanyi, dengar hiburan lagu-lagu, drama ke apa ni, saya tak suka. Saya suka baca buku je, mengaji je saya suka. Ada tak orang macam tu awak pernah jumpa dalam hidup awak ni? Ada respon tak? Ada dalam drama. Dalam drama. Korea. Okay. Tu drama je lah, tapi naluri sebenarnya manusia ni memang fitrah ni suka kepada hiburan. Jadi kena pilih lah hiburan yang betul lah. Okey, yang kelima, membangunkan potensi umat Islam dalam seni hiburan. Okey, dalam hiburan ni juga kita boleh menonjolkan bakat, betul tak? Okey, kita boleh membina satu kerjaya dengan hiburan ni. Ramai yang membina kerjaya dia dengan hiburan. So, itu adalah satu potensi. Okey, kalau umat Islam jadikan dia sebagai kerjaya ataupun potensi diri, menonjolkan diri dia, dia sangat bagus dan kena menepati syarak lah. Okay, dia mengajak orang untuk mendengar kebaikan. Okay, dia jadi sebagai permulaan. So orang dapat hiburan-hiburan yang berkonsepkan Islam. Okay, itu adalah 5 perkara berkaitan dengan konsep hiburan menurut Islam. Okay, ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Okay, tak ada Ustazah, Yep. Ada apa? soalan saya ni tak adalah nak kaitkan siapa ataupun apa-apa dekat kelas ni, dekat luar ke, tak ada. Saya nak tanya Tak ada. Ustazah. Mana yang hidup dengan yang mati lah. Okay. Kalau lah hiburan ni untuk menghiburkan hati kan Ustazah kan? Ya, betul. Tapi kalau orang tu macam dia pasang lagu sedih, lepas tu dia pun bersedih, macam mana pula tu? Okey. Okey, kalau dia lagu sedih macam yang saya cakap tadi, kalau lagu bersedih tu dia mengingatkan dia kepada Allah, ingatkan pada kematian, tak ada masalah. Okey, bila dia ingatkan kematian tu dia jadi makin dekat pada Allah kan. Dia makin dekat, dia banyak melaksanakan ibadat, tak ada masalah. Tapi bila pasang lagu sedih, ingat dekat dia putus cinta apa ke semua tu, itu tak boleh lah, itu dah larilah daripada konsep syarak tadi. Sebab kita kena pilih hiburan yang mendekatkan diri kita pada Allah ataupun mengagungkan Allah. Faham tak, Danish? Faham Ustazah? Macam tu lah. Nak pasang lagu-lagu sedih tak ada masalah, tapi janganlah sedih sampai kita tertekan, putus asa dalam kehidupan. Sebab dalam Islam kita tak boleh nak pilih yang macam gitu. Kita kena pilih hiburan yang mendekatkan diri, menenangkan jiwa. Kalau macam dah tu membuat kita lagi tertekan, maksud hiburan tu tak payahlah. Maksud hiburan tu kita tak perlu ambil hiburan yang lain. Okay. 3.4.2 ini adalah berkaitan dengan apa lagi kakak? Adab dan etika dalam berhibur menurut Islam. Okay, adab dan etika hiburan. Tadi kita dah tengok konsep dia, ada 5 konsep. Sekarang ni kita nak tengok adab dan etika dia. Apa dia adab dan etika? Sibuk cakap Ustazah ni dari tadi sebut adab ke apa adab dia? Adab yang pertama, hiburan yang boleh meningkatkan keimanan. Apa-apa saja hiburan yang boleh tingkatkan keimanan kita. Tak kisahlah dia satu lagu ke, muzik ke, ataupun lakonan ke, drama dan sebagainya yang boleh meningkatkan keimanan kita, tak ada masalah. Yang kedua, hiburan yang tidak bercanggah dengan syarak. Apa yang syarak larang? Contohnya maksiat, memuji-muji selain daripada Allah SWT. Apa sahaja yang bercanggah kita tidak perlu ambil. Hiburan yang seperti itu tidak perlu kita ambil lah dalam kehidupan kita. Adab yang ketiga, hiburan yang berteraskan nilai akhlak Islam. Apa akhlak yang Islam gariskan? Mestilah akhlak yang mulia, betul tak? Jadi menjaga akhlak kita, cara kita, percakapan kita,
cara kita perhubungan kita sama manusia ketika berhibur itu macam mana. Okey, semua itu perlu ditekankan. Okey, yang keempat, sentiasa memelihara ibadah wajib ketika berhibur. Okey, dalam berhibur tu janganlah kita tinggalkan perkara-perkara yang wajib. Sebab hiburan tu hanya sekadar sampingan dalam kehidupan kita kan. Jadi yang wajibnya adalah solat, puasa dan sebagainya tu. Itu yang wajib, itu yang perlu kita tekankan. Okey, jangan sampai kita nak berhibur sampai kita tinggalkan perkara-perkara wajib. Okey, yang keempat, yang kelima, menghasilkan karya hiburan yang asli. Kalau kita ni jenis yang ada potensi, ada bakat, ada bakat yang ingin kita tonjolkan, pastikan kita menghasilkan satu karya ataupun hiburan yang asli. Okay, bukan yang kita copy ataupun kita orang kata lanun cetak rompak daripada orang lain. Itu tidak dibenarkan lah. Okay, seterusnya berhibur secara sederhana dan tidak melampaui batas. Okay, sederhana, jangan secara berlebih-lebihan. Okay, sebab dia hanya sekadar sampingan je dalam kehidupan kita. Seterusnya tiada unsur yang merosakkan akidah dan maksiat. Okay, hiburan tu kita kena pastikan ia tidak menyebabkan akidah kita boleh rosak. Contohnya kita kena pastikan, contohnya kalau lagu, kita suka kan tengok ikut-ikut lagu-lagu luar ni, kita tahu tak apa lirik dia, apa maksud lirik dia. Jangan kita sampai ikut, tiba-tiba dia dah menyebabkan akidah kita jadi rosak. Dia menyembah ataupun dia memuja dia punya Tuhan dan sebagainya. Sebab tu kita kena faham, jangan main ikut-ikut, main nyanyi-nyanyi saja. Kena faham dan faham, kita faham dan pastikan ia betul lah. Okey, jangan terikut-ikut. Sebab sekarang ni orang bukan Islam, orang barat ni dia merosakkan kita bukan, kalau zaman dulu melalui peperangan. Kan dia musnahkan orang-orang Islam ataupun dia hapuskan orang Islam melalui peperangan. Tapi zaman sekarang dia merosakkan melalui akal fikiran, melalui kepercayaan. Secara tak langsung dia cocok kita, dia masukkan unsur-unsur yang salah dalam hiburan kita. Kita pun dengar, kita pun ikut. Okey, banyak sekarang ni kena berhati-hati. Dan pastinya tiada unsur maksiat. Okay, kalau kita pergi konsert-konsert, kita kan suka kan artis-artis Korea ni kan. Sampai kita dah dia jemput naik pentas, kan ada kes tu dia jemput naik pentas, kita naik pun dia peluk, kita pun duduk peluk lah, yang perempuan dengan lelaki. Sebabkan minat, sebabkan siapa suka, kita pun jadi bodoh ikut je. Okey. Seterusnya, yang terakhir, tidak mengganggu ataupun menzalimi orang lain. Okay, kita kena ingat dalam kita berhibur ni, janganlah kita sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Contohnya kita pasang lagu kuat-kuat sehingga kita menyebabkan orang tu boleh terganggu. Orang tu nak mengaji ke, orang tu nak tidur ke, kawan kita tu kan kita pasang kuat-kuat, dah mengganggu dia, dah menzalimi dia. Itulah waktu tidur dia, kita kacau dia. Itu tidak dibenarkan lah. So kita kena jagalah adab-adab dan etika ini supaya hiburan yang kita pilih itu mendatangkan kebaikan pada diri kita. Okey. Boleh? Jelas? Tak ada apa-apa nak tanya? Jelas. Okey, 3.4.3 iaitu kepentingan adab dan etika berhibur menurut Islam. Tadi kita dah tahu apa adab dan etika dia. Sekarang ni kita nak tengok kenapa adab dan etika ni penting. Okey? Yang pertama, ia dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Bila kita dah follow adab, kita dah follow etika tersebut, dia secara tak langsung akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang itu kepada Allah. Yang kedua, mengetahui batasan manusia dalam berhibur. Yang kedua, kita tahu apa batasan yang perlu kita patuhi dan yang perlu kita jauhi dalam berhibur tersebut. Yang ketiga, menjaga jiwa dan maruah diri. Kita jaga diri kita daripada rosak. Ketika berhibur tersebut, kita tak menyebabkan diri kita tercemar lah, macam mana nak cakap, menyebabkan diri kita dipandang hina oleh orang lain. Dan yang keempat, menghasilkan hiburan yang selari dengan nilai akhlak Islam. Kita pilih hiburan yang patuh kepada akhlak Islam.
Ini adalah 4 kepentingan adab dan etika. Kita dah faham tadi adab tu, kita boleh tahu boleh mendatangkan kebaikan lah pada diri kita. Okey tak? Jelas tak? Jelas. Okey. Janice je yang jelas, yang lain tak jelas Jelas, Ustaz. Jelas. Okey, ni yang terakhir kot. Okey, terakhir 3.4.4, hiburan dalam kehidupan. Okay, kalau dalam buku teks dia bagi satu ni lah cerita, dia kata Firdaus dilantik sebagai pengelola konsert amal dan diminta untuk menyediakan garis panduan yang perlu dipatuhi semasa penganjuran program tersebut. Antara garis panduan yang telah ditetapkan termasuklah, okey, ceritanya macam ni. Ni apa yang perlu kita buat lah kalau kita ni sebagai seorang penganjur. Okey, kalau kita jadi pengelola kepada konsep amal, okey, apa perlu kita buat? Okey, di antaranya kita mestilah konsep yang kita buat itu, konsep amal yang kita buat itu mestilah bertujuan untuk perkara kebaikan. Apa perkara kebaikan? Konsep hiburan kesenian Islam contohnya, mengumpulkan dana untuk membantu orang-orang yang susah, anak-anak yatim dan sebagainya. Jadi tujuan yang pertama mestilah untuk perkara kebaikan. Yang kedua, Firdaus buat apa? Firdaus dia betulkan niat untuk mendapat keredaan Allah. Okay, Firdaus ni dah dilantik kan, jadi dia kena betulkan niat dia. Bukan untuk populariti, bukan untuk mendapat pujian daripada orang lain. Okay, dia adalah semata-mata niat dia untuk mendapat keredaan daripada Allah SWT. Yang ketiga, program hendaklah mendapat kelulusan pihak berkuasa. Firdaus mesti memastikan konsert yang dia nak buat tu di kawasan tersebut, di tempat tersebut mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa tempat tersebut. Tak adalah ketika konsert itu dilaksanakan tiba-tiba dibatalkan sebab tidak mendapat kelulusan. Okay? Setiap satu program konsert yang dilaksanakan tu mesti mendapat kelulusan lah daripada pihak berkuasa. Yang keempat, memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Okay. Firdaus kena pastikan tetamu ataupun penonton yang datang mestilah memenuhi syarat-syarat pemakaian, mesti sopan dan menutup aurat. Okay. Yang kelima, tiada pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Okay. Firdaus kena pastikan kawasan ataupun kemah untuk penonton perempuan dan kemah untuk penonton lelaki. Okey, seterusnya yang keenam, lirik lagu tidak bercanggah dengan syarak. Okay, Firdaus kena pastikan artis-artis yang dijemput tu mestilah artis-artis yang betul-betul mengikut kesenian Islam. Okey, mengikut kesenian Islam. Tak boleh dia lagu dia memuji-muji wanita dan sebagainya. Dia kena pastikan benda tu sebab dia nak buat konsert amal ni, konsert amal Islam ni. Okay, dia kena pastikan. Yang ketujuh, gaya persembahan yang tidak mengundang maksiat. Okey, ini yang seterusnya. Maksudnya orang yang artis yang memberi persembahan itu tidak boleh okey, lagu dia dah bagus dah, tiba-tiba persembahan dia tu lebih-lebih pula kan, sehingga mengundang maksiat. Itu tak dibenarkan lah. Okay, dia menari, berjoget dan sebagainya, itu tidak dibenarkan lah. Okay. Yang ke-8, menghormati waktu solat. Sekiranya sedang konsert itu dijalankan, masuk waktu solat, azan berkumandang. So kena stop dululah, kena hormati azan. Dan kalau boleh, Firdaus sediakan ruang, okay, bila dah masuk waktu solat tu, okay, ramai-ramai menunaikan solat secara berjemaah contohnya. Barulah konsert tersebut mendapat keredaan daripada Allah. Yang ke-9, amanah terhadap wang yang dikumpulkan daripada program itu. Firdaus dia tujuan tadi dia buat konsert ni nak mengumpulkan dana untuk bantu orang susah. Jadi dia kena jujur dan amanah lah, wang itu disalurkan kepada sepatutnya. Dia tidak boleh gunakan untuk peribadi sendiri. Okay, untuk kepentingan peribadi dia sendiri. Yang ke-10, memastikan kemudahan awam mencukupi untuk keselesaan hadirin. Apa di antara kemudahan awamnya? Okay, tempat duduknya, toiletnya, okay, surau, okay, tempat makan, okay, semuanya mesti memenuhi kemudahan
awam. Jadi inilah di antara perkara yang perlu dipentingkan. Hiburan tu jadi mudah untuk orang ikut, tidak menyusahkan orang dan secara tak langsung dia mengikut syariat Islam lah. Okey, tidak. Maksudnya penganjur tu kena pastikan perkara tersebut supaya penonton yang datang tu tidak susah untuk dia mengikut juga cara Islam. Faham tak ni? So daripada awal lagi penganjur tu kena mengikut Islam dan penonton pun memang dia nak pilih hiburan yang menurut Islam pun tak susah lah. Kalau tak, penonton tu kena pandai-pandai. Contohnya penganjur tak sediakan surau. Jadi dia sendiri nak jaga diri dia supaya hiburan tu tidak menjadikan dia lalai pada Allah, dia sendiri kena pergi tunaikan solat bila dah masuk waktu. Okey, maksudnya kalau kita pilih hiburan yang menurut Islam, penganjur tu memang dah betul-betul fokus kepada mengikut syariat Islam, insya-Allah mudah. Tapi kita kata ni daripada Ustazah, hiburan itu boleh menenangkan jiwa yang resah. Maka pilihlah hiburan yang mendekatkan dirimu kepada Allah SWT. Okay, so Ustazah harap semua fahamlah. Itu sajalah present apa yang Ustazah nak sampaikan. Okay, Ustazah buka untuk sesi jawab. Ada apa-apa nak tanya tak? Ustazah ni bab last lepas tu baru masuk form 5 ke? Ya, ni bab last. Ustazah saya pilih. nak tanya. Saya nak tanya pasal seni sikit. Kesenian. Oh, kesenian sikit Ustazah tak masuk sebab berdasarkan undian itu dia tak banyak sangat kan. Tapi tak masalah, boleh tanya. Saya nak tanya kalau seni Islam ni betul ke tak boleh macam gambar benda yang hidup macam gambar orang? Sebab selalunya kalau seni Islam tak adalah gambar orang, seni lukis gambar orang. Maksud awak kalau kita ni melukis, kita tak boleh melukis gambar benda-benda yang hidup tak, macam tu ya? Macam seni barat kan, dia kan ada patung lukisan orang macam tu kan, gambar macam tu. Memang betul lah, memang tak boleh sebab sebenarnya asal dalam Islam memang tak ada, memang tidak dibenarkan. Malah kalau boleh lah melukis gambar potret manusia apa semua ni, mesti kita dah dapat melihat rupa paras Rasulullah SAW kan. Jadi sebab tak dibenarkan lah tidak dilukis. Sampai sekarang pun kita tak tahu macam mana lah rupa paras Rasulullah SAW. Sebab asalnya saya tak ingat masa zaman bila, tapi asalnya memang orang zaman dulu, sebelum kedatangan Islam ni, mereka melukis ataupun mengukir gambar-gambar orang-orang alim untuk dijadikan ingatan. Ingatan lah. Bila kematian satu orang alim tu dia ukir, dia nak jadi ingat. Tapi bila orang yang mengukir zaman tersebut ataupun macam contohnya kita hidup zaman ni, kita lukis gambar siapa yang kita rasa dia macam kita hormat dia, kita kagum dengan dia punya sifat. Contoh Ustaz Abid Liu kan, bagus ni, kita tak nak Ustaz Abid Liu ni hilang daripada ingatan kita. Kita pun lukis, ukir dan sebagainya. Ini berlaku masa zaman tersebut. Bila dia ukir tu, zaman ni contohnya Ustaz Abid Liu ni, kita yang hidup zaman ni semua dah tak ada dah. Lahir pula generasi akan datang. Generasi ni dia nampak benda tu sebagai macam apa ya, dia tak faham kenapa orang dulu ukir, padahal kita ukir untuk mengingat jasa-jasa Ustaz Abid Liu ni. Contohnya macam tu lah, itu yang berlaku masa zaman tersebut. Kaum tersebut dia mengukir orang-orang alim ni untuk mengingat jasa dia, menyampaikan ajaran, mentauhidkan Allah dan sebagainya. Tapi bila matinya generasi yang mengukir tersebut, lahir generasi seterusnya, mereka menganggap benda tu mula-mula dia ingat kepada mengingatkan Allah, lama-lama dia dah jadi satu benda sembahan. Jadi mereka mengagung-agung, mendewa-dewakan. Sebab syaitan dengan jin dia menjalankan dia punya misi untuk meramaikan dia punya golongan, kelompok ada dalam neraka. Jadi dia pun kata itulah Tuhan kamu, sembahlah dia. Sebab dulu tok nenek moyang kamu dah ada ukir, itulah sebenarnya Tuhan kamu.
Jadi dia memesongkan akidah generasi yang akan datang tu. Sebab itulah tidak dibenarkan dalam Islam untuk mengukir, melukis gitu, supaya ia tidak menjadi satu bahan sembahan. Begitu juga kalau gambar-gambar dalam Islam, kita tidak boleh untuk kita letak gambar-gambar di dinding kan, di dinding rumah. Macam gambar family letak kat dinding Gambar rumah. family tak digalakkan. Dalam Islam tak digalakkan. Apatah lagi kalau gambar-gambar tu benda-benda yang hidup, benda-benda yang menyawa, kita letaklah artis Korean dan sebagainya. Untuk apa kita letak tu? Apa kebaikan dia kita letak dia? Kalau gambar mak ayah kita, tak apalah, memang mak ayah kita nak kita ingat, kita sayang, rindu kat dia kan. Tapi artis tu untuk apa? Kalau bukan tujuan untuk kita mendewa-dewakan. Tak ada sampai minat, tak payahlah sampai nak letak-letak makan dinding kan. Tak sepatutnya lah. Lebih baik kita letak. Kalau nak letak pun letaklah gambar mak ayah kita. Tapi tu pun kita sendiri tahu bukan niat kita untuk menyembah, sekadar ingatan untuk kita mengingati mak ayah kita. Contoh mak ayah kita dah tak ada. Contohnya macam gitulah. Kalau Tapi sebenarnya niat memang macam nak cantikkan rumah, macam tu lah. Kena pilih gambar yang bukan ada unsur-unsur yang bernyawa lah. Contohnya gambar binatang, tiger ke, singa ke, contohnya itu tidak dibenarkan. Islam tidak dibenarkan. Kalau macam dia sekadar bunga-bungaan, tumbuh-tumbuhan, tak ada masalah lah. Boleh tak? Boleh faham tak? Faham. Kalau zaman dulu dia lebih kepada seni ukir lah. Sebab tu zaman dulu banyak berhala. Sebab asal berhalanya adalah rupa bentuk itulah manusia yang diukir. Mulanya dia adalah orang-orang alim, tapi lama kelamaan dia menjadi Tuhan pula. Terutamanya kalau masa zaman kuno Mesir, banyak dia punya apa raja dia, Fir'aun dia diukir kan. Lama jadi bahan sembahan. Okay, ada apa soalan lagi tak? Ustazah, saya ada 2 soalan. Ya, Danish. Tarian tu hiburan ke? Lagi satu, kalau ya, adakah tarian itu macam tarian Melayu ni boleh digunakan? Macam tu lah. Okay, Syazah faham. Tarian. Okay, tarian tu hiburan. Ya, tarian tu satu hiburan. Jadi macam mana kita nak bawa tarian tu mengikut konsep Islam? Awak rasa macam mana, Danish? Macam mana? Kita tahu kalau tarian ni ada lenggok-lenggoknya, siapa yang tonton, kita pun penonton tu bercampur. Maksudnya kalau penari tu perempuan, ditonton oleh penari lelaki. Okay, kemudian ada kadang-kadang penari tu bercampur lelaki dan perempuan. Jadi macam mana? So kalau kita belajar ni, bab ni, hiburan menurut Islam ni, macam mana kita nak jadikan tarian tu tarian berlandaskan syarak, mengikut syarak. Ustazah tanya balik soalan tu kat kamu, Danish. Macam mana? Cuba fikir. Lepas kita belajar tajuk ni, macam mana awak jadikan satu tarian tu mengikut konsep Islam? Menutup aurat dan menjaga batas. Yes, okay. Aspek pemakaian penari tersebut mesti menutup aurat. Okay, menjaga batas pergaulan. Okay, menjaga batas pergaulan. Okay, ini agak susah sebab kalau menari tu mesti bersentuh-sentuhan. Jadi kalau kita ni minat dalam bidang ni, kita sendiri kena jaga. So kalau kita nak jadi penari, kita kena pastikan penonton tu terutamanya tak ada penonton yang bukan mahram kita. Sebab kalaulah penonton tu memang bukan mahram kita, kita menari depan dia, tak ada apa-apa kaitan dengan kita, dia tengok lenggak-lenggok kita, itu telah boleh menimbulkan lenggak-lenggok kan, tengok. Boleh menimbulkan rasa, sesuatu rasa lah. Kalau itu lelaki, perempuan lah. Jadi tidak dibenarkan dalam Islam. Kita kena pilih lah audien tu. Kalau kita nak menari, mesti pastikan penonton tu adalah penonton perempuan saja yang menonton. Kalau penari tu lelaki saja yang menonton. Kalau ikutkan Islam, begitulah caranya. Nak jadi hiburan tu jadi apa? Diredoi oleh Allah. Susah lah. Kalau susah, pilihlah lain kan. Pilih benda yang lain.
yang dibenarkan. Okey. Ustazah jawab soalan kamu tak, Danish? Dapat jawab. Jawab so kita kena pilih, kita kena cari dan pilih. So kalau kita minat lah dalam bidang tarian ni, kena berhati-hatilah sebab sekarang memang susah, memang tak ada. Kat Malaysia pun memang tak ada. Khusus, tarian ni khusus. Nak buat kelas pun khusus untuk wanita saja, untuk lelaki saja. Lepas tu kita nak pilih pula penontonnya khusus untuk lelaki saja, perempuan saja. Memang susah. Tapi kalau ada tu ataupun kita lah sendiri mulakan, boleh tak Danish? Danish buat satu pusat, menari untuk perempuan saja, kelas untuk menari untuk perempuan. Untuk lelaki, lelaki-lelaki lah. Kalau boleh kita buat, kita jadi permulaan, Alhamdulillah. Tapi sekarang memang tak ada lah. Okey. Ada soalan yang kedua? Danish tadi ada 2 soalan. Yang lagi satu tu, kalau nak lagi jelaskan lagi, kalau macam menari adat Melayu tu, tangan bersilang tapi memang menutup aurat. Adakah masih boleh dibenarkan ataupun sebenarnya tak boleh? Saya tak faham. Tangan bersilang maksudnya? Tangan lelaki dan perempuan bersilang. Tapi tangan panjang lah, lengan baju lengan panjang. Bukan kulit tak bersentuh kulit, tapi tangan tu bersilang. Kamu rasa boleh tak? Tak tahu? Dia ada bercampur tak kat situ? Ada bercampur tak antara lelaki dengan perempuan? Ada yang tarian adat Melayu tu. Ada percampuran kan? Kalau ada percampuran tu automatik memang tak boleh lah. Sebab kalau dalam Islam pun, kalau kita nak bersanding pun, kita punya orang yang melihat persandingan tersebut mestilah daripada kaum keluarga je. Lebih daripada tu rakan-rakan ke apa semua tak boleh. Ini kan dalam tarian, seni persembahan. Dah semestinya ditonton oleh bukan ahli keluarga kita saja. Mesti ada rakan-rakan, orang-orang luar dan sebagainya kan. Dan kat situ pun kita nampak hiburan tu dah lari dah. Kan tak boleh kan. Jadi kalau aspek dia punya penari tu yang bersilang tu walaupun tiada persentuhan, tapi dah ada unsur percampuran antara lelaki dan perempuan.